Ni baru nak sampai bab ni, no. Tengok, dia dah tutup ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anil hijab 'an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ni masalah dia kata takmilatun li hadhihi risalah. Nah. Apa dah makna takmilatun ni? Artinya ini suatu perkataan yang menyempurnakan. Mana yang nak mengelokkanlah kitab ni, yakni yang menyempurnakan risalah ini. Nah, nak bagi sempurna risalah ni, maka dia letak. Jadi masalah ni kita boleh baca laju. Ni boleh baca laju sikit. Sebab apa? Sebab dia nak cerita tentang karamah-karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang Allah Ta'ala mulia ni, sama di dunia dan di akhirat. Nah. Jadi kalau nak cerita karamah-karamah tu yang disebut oleh Imam Ghazali, no, dalam kitab dia. Apa kata dia? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam Minhajul Abidin. Ada dalam kitab ni, tengoklah dalam kitab Minhajul Abidin ada juga. Kemudian kata dia, maka bahawasanya aku bicarakan akan barang ni akan karamah. Barang tu kena pada karamah, kemuliaan, menugerah akan Allah Subhanahu Wa Taala, menganugerah. Jangan baca mungkar tu. Dia tulis guna menugerah, menganugerah, gitulah, akan Allah Subhanahu Wa Taala, akan hamba-Nya. Karamah yang Allah Ta'ala anugerah kepada hamba-hamba dia apabila mengerjakan taat akan dia, akan Allah. Bila orang kita buat taat, hamba ni buat taat ke Tuhan, maka Tuhan anugerahlah karamah, no? Dan melazimkan berkhidmat kepadanya, kepada Allah yang sentiasa. Yang melazimkan mana yang sentiasa, mulazamah, no? Istiqamah lah tu, berkhidmat kepadanya, yakni kepada Allah Ta'ala, dan menjalankan ia hamba akan umurnya kepada jalan ini. Jalan mana? Tariqah sufiyah, jalan perjalanan orang-orang sufi. Mana musyahadah Tuhan yang tersebut jalan ini balik pada musyahadah. Tak apa pasal dia duduk dalam bab ni, no? Ataupun boleh pada jalan tariqah sufiyah itulah lah, perjalanan orang-orang sufi yang umur dia habiskan kepada jalan pok ni. Jadi Allah Ta'ala akan anugerah lah kepada dia apa ni, beberapa karamah, beberapa kemuliaan. Baik, maka aku dapat akan ganjaran atas jumlah 40 karamah. Nah, maka kata dia dapat akan ganjaran atas jumlah 40 karamah dan persalinan. Tuhan bagi ke dia kemuliaan, persalinan. Baik, 20 daripadanya, daripada jumlah 40 tu, setengah lah di dalam dunia dan 20 di dalam akhirat. Kemuliaan dan persalinan yang Tuhan bagi di dunia ni, Tuhan segera dalam dunia ni 20, dan Tuhan bagi taruh di akhiratnya 20, kata Imamul Ghazali. Ni waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut akan makam Tuhan dia ada dua syurga. Satu jannah, mana syurga yang muajjalah, yang disegerakan. Dalam muajjalah dalam dunia. Dan satu lagi surga sungguh nulah di akhirat nanti ni. Di segi hati dia boleh, maka Tuhan akan bagi benda-benda nikmat ni. Ya Allah, 20 di sini dan 20 di akhirat.
Begitu pok ni tak heran. Baik. Maka ada pun ni kita boleh laju, tak ada masalah apa, cuma nak cerita-cerita karamah tu bukan ada masalah. Maka ada pun karamatnya yang di dalam dunia. Yang pertama, bahawa menyebut Allah Ta'ala akan dia akan hamba tu, dan memuji ia Allah Ta'ala atas hamba. Tuhan sebut, Tuhan puji. Dan semulia-mulia bagi hamba itu keadaannya. Tuhan sekalian alam itu menyebut, tu dia menyambut menyebut dia hamba. Mana dia semulia-mulia bagi hamba itu keadaan hamba tu paling mulia, Tuhan sebut dia. Mana Tuhan mengingati dia. Siapa yang sebut aku, Tuhan kata ingat aku ingat dia. Gitu. Tuhan sebut dia. Kalau Allah Ta'ala ada ni, fadhkuruni adhkurkum. Hampa ingat aku ingat hampa. Tapi dia kena ingat sedia. Nah, dia ingat sedia. Kita hal lalai ni, dia suruh peringat hati kita. Hati tu lalai, buh dengan mulut tu. Kerana nak jaga, nak bagi ingat dengan hati. Mulut. Nampak tak? Jadi buh dengan mulut supaya ingat hati. Dalam buh mulut pun lupa lagi weh. Itu dia tak mahu. Jadi depa ni sentiasa hati depa duk ingat Allah. Dia sebut Allah Maksudnya sentiasa hati depa ni dia sebut Allah, mana ada depa musyahadah. Musyahadah tu salah lah. Sentiasa duk ni. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama macam kita kata Abu Abbas Al-Mursi dia sebut dalam ni dia kata kalau terhijab lawih tajab tu an rabbi lahdatan wahidatan ma adat tu min basyarah. Aku kalau terhijab aku daripada Allah Ta'ala walaupun satu lahdah, aku tak kira aku manusia. Dan kerana hati dia sentiasa musyahadah Allah. Tapi mereka tak ada zikir Allah tak dah. Mereka sentiasa pandang, nampak terus nampak terus. Lepas tu Imam Sya'rani kata la musyahadata la zikra ba'dal musyahadati. Tidak ada zikir selepas daripada musyahadah. Kerana musyahadah tu besar dah. Nampak? Sentiasa ni Tuhan kata fadhkuruni adhkurkum. Hampa ingat aku ingat hampa. Sentiasa Tuhan nak sebut mereka. Nampak? Itu kemuliaan Tuhan bagi kat mereka. Nak boleh ni lambatlah. Kalau atas jalan adatnya lambatlah. Atas anugerah tu lain. Dia masalah kita persembah kan. Macam mana kita nak sembah? Tidak. Bila dia nak balas ikut dia. Kadang-kadang sembah sikit dia balas banyak. Ikut dia lah. Kalau dia pasal-pasal seronok ni. Dia bagi banyak. Bagi banyak. Ikut dia lah. Tapi atas jalan syariatnya, kalau sembah sikit-sikit lah boleh, sembah banyak-banyak boleh, tu je tak ada lah. Tu atas jalan tu adinya lagu tu. Ya Allah. Menyebut dia dan di dalam memuji dia. Mana dia? Keadaan Tuhan sekalian alam itu menyebut dia dan di dalam memuji dia. Selesai. Qala musannif rahimahullah. Dan yang kedua, bahawa mensyukurkan akan dia. Akan arif. Mensyukur, menyebut dia. Apa mensyukur ni? Dengan mana kata memberi pahala lah. Memberi balasan pahala dalam dunia. Masa dia dapat rasa manis mengerjakan ibadat. Tak. Mana wala'allahu sawab kalau kata ni kita bubuh, mana dia Allah Ta'ala memberi balasan pahala. Balasan pahala. Mudah-mudahan kita kata makna dia mensyukur ni, mana Tuhan mensyukur kan
Mana Tuhan bagi balasan pahala kepada pada hamba. Kan dia akan arif itu Tuhan Jalla Jalalah. Tuhan mensyukur dengan mana tak? Bila Tuhan syukur ni Tuhan bagi pahala dengan makna bagi pahala. Bukan mana Tuhan syukur sebab kita buat kat dia, ada. Mana dia dengan makna kata Tuhan bagi pahala. Dan membesar ia akan dia. Tuhan besar. Dan jikalau mensyukurkan makhluk yang dhaif ini, yang seumpamamu, dan membesarkan ia akan dikau, nescaya mulia engkau dengan dia. Dengan apa? Dengan mensyukur makhluk. Kalau makhluk syukur apa yang kita bagi kat dia lah. Bila kita dengar mana kata dia muliakan kawan tu, dia muliakan kawan tu, dia besarkan kawan tu, nescaya mulia engkau dengan dia, dengan mensyukur makhluk tu pun jadi mulia dah. Nah, nampak gah dah kalau orang tu mulia dah. Nampak? Gitu. Ni tambah Allah. Maka betapa pula dengan Tuhan yang awalina dan yang akhirin. Awalina wal akhirin adalah Tuhan yang awalin. Tambah-tambahlah Tuhan yang memuliakan dia lagi-lagilah. Makhluk mulia pun kita ni jadi mulia dah. Kalau makhluk memuliakan kita pun kita ni jadi mulia dah. Orang nampak mulia dah. Ni tambah-tambah Tuhan Allah Ta'ala, Tuhan yang awal dan yang akhir ni, lagi-lagilah. Kalau dia memuliakan kita, lagi-lagi mulialah kita ni. Maka kata dia betapa pula tak mulia engkau dengan syukur dan membesarkan tu Tuhan. Habis selesai. Dan yang ketiga, bahawa mengasihi Allah Ta'ala akan dikau, dan jikalau menghabisi akan dikau penghulu kampung. Menghabisi apa? Mengasihi. Dan yang ketiga, bahawa mengasihi Allah Ta'ala akan dikau. Tuhan kasih kita. Itu kemuliaan Tuhan bagi di dunia. Dan jikalau mengasihi akan dikau penghulu kampung atau raja suatu negeri, nescaya megahlah engkau. Kalau Tok Penghulu kasih kita, raja kasih kita pun kita megah tak angah dah. Gitu. Dengan demikian itu, dengan demikian kasih Tok Penghulu kampung dengan raja tu, jadi megah lah kita rasa megah dah. Dan beroleh manfaat engkau dengan dia. Dengan dia, dengan apa? Dengan kasih. Pada beberapa tempat yang banyak, maka betapa pula, mana lebih-lebih lagi lah dengan kasih Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, lagi-lagi jadi mulia, lagi-lagi lah dapat manfaat kita, macam-macam manfaat. Bila Tuhan kasih ni, kok mana pun tak apa lah, Allah Ta'ala kasih. Qala musannif, ada dunia ni nak ambil kasih Tuhan lah. Kalau dapat tu selesai. Ni dia kata irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Rahmat kamu, kasih kamu orang yang ada atas muka bumi, nescaya mengasihi kamu akan orang yang makhluk yang di langit. Malaikat semua kasih kat kita. Bila Tuhan kasih, maka malaikat lagi-lagi kena turut kasih lah. Allah Ta'ala kasih kawan tu lah. Tiba-tiba kita pergi duk lawan dia weh. Orang yang Tuhan kasih, mekah lalu. Faham tak? Malaikat laknat lalu. Dia tak pelak kawan ni lah. Dia tak tahu tak kawan ni Tuhan kasih yang patutnya bila Tuhan kasih kita kena turut kasih lah. Ni hampir duk lawan dia. Nampak tak? Dia gitu. Malaikat laknat orang lalu tu. Qala musannif rahimahullah. Dan yang keempat, bahawa adalah Allah Ta'ala itu menjadi wakil baginya. Allah Ta'ala menjadi wakil baginya yang mentadbirkan akan segala pekerjaannya.
Jadi hamba ni dia jadi wakil bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala serah ke hamba. Menjadikan dia wakil baginya, bagi Allah yang mentadbirkan segala pekerjaan. Jadi Allah Ta'ala jadikan dia tu wakil dia lah. Seolah dia ni wakil daripada Allah Ta'ala. Macam mana kita tengok cerita Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir. Nampak? Yang ada gerah tu. Buang tu ikut ni. Mudah kau ni. Tebuk guni. Boleh? Seolah dia tu Allah Ta'ala jadi wakil. Menjadikan dia tu wakil Allah Ta'ala pada mentadbirkan benda-benda gitu. Contohlah. Ada orang lagu ni ada weh. Cuma kita tengok tak nampak. Cuma kita tak kenal lah. Itulah dalam apa? Tajul Arus dia sebut lah. Ma'rifatil wali ahabbu lah. As'abu min ma'rifatillah. As'ab, terlebih payah min ma'rifatillah, daripada mengenai Allah Ta'ala. Tuhan senang, dia bukan makan nuri tu. Dia bukan makan, dia bukan tidur, dia bukan segala, tak serupa dengan makhluk. Selagi dia nampak serupa, itu bukan Tuhan. Tok wali ni masalah lagi. Dia serupa kita, gaduh-gaduh mencuri pelam dengan kita, ustaz mampu kita. Dia untuk curi pelam sama jam kita. Nampak tak? Tu nak kenal kau lah. Nampak? Jam kita. Tu yang jadi payah. Ada orang ni, tapi kita tengok tak nampak. Kan tak nampak, tak kenal. Habis. Qala musannif rahimahullah. Dan yang kelima, bahawa ada Allah. Dua kali Allah tu. Dan yang kelima bahawa ada Allah Ta'ala itu memelihara akan rezekinya. Rezeki mana? Rezekinya rezeki yang khasah, rezeki yang khas. Dengan menghadapkan kepadanya, kepada hamba, daripada sesuatu hal kepada suatu hal. Maka Tuhan perintah rezeki dia, rezeki yang khas, untuk menghadap kepada dia, kepada hamba. Terus kepada hamba. Hal, daripada satu hal kepada satu hal, daripada tiada payah dan susah, tanpa dia perlu kepada payah-payah, tanpa perlu pada susah-susah. Jadi satu hal kepada apa? Satu hal ni mana Adam kepada satu hal lagi ni apa? Wujud lah. Daripada tak ada kepada ada. Yang ni daripada hal tiada rezeki kepada ada rezeki. Sebab tu kita ni lain, kita ni duduk atas makam usaha dan ikhtiar. Pok no depa duduk atas makam tajrid. Sebab tu kalau kita tengok dalam mata hikam tu dia kata apa? Jangan kamu berpindah daripada satu hal kepada satu hal. Bukan hal kamu. Mampaklah? Kita duduk makam usaha ikhtiar, buat cara ikhtiar lah. Jangan duduk pergi makam tajrid, mampu kering dulu. Duduk atas sebab. Jadi ala kuliahnya, cuba kita tengok. Sebab tu ada riwayat mengatakan Malik bin Dinar, bila dia buang semua sampai tak ada, sampai dia serah ni, sampai dia kalau dengan kudrat dia takkan apa, takkan suap lah. Nasi yang metak depan dia kalau dengan kudrat dia tak suap, nak buh mulut dia pun tak buh. Dia sampai bulat serah, sampai kalau aku ni makhluk Allah Ta'ala taklid dia ni ada rezeki dah, kok mana pun ada. Tu siapa duk pergi jamu? Kalau kita kata aku tu mampu kering lah, bini tak kelapa suap ikut suku hang lah, mampu makan. Kita gitu lah. Tapi dia pada sampai tahu tu. Ni yang kata rezeki yang khasah. Allah Ta'ala perintah daripada satu hal. Satu hal ni ada kepada satu hal yang kedua tu wujud. Daripada ada kepada wujud. Itu rezeki. Tapi kenyang ni pun tu. Mai lah ke mana pun. Kata Ustaz Khairul ni apa? Kadang-kadang pok ni sampai mimpi kata orang jamu makan dalam mimpi. Kenyang sampai teratur. Allahu a'lam. Ni cerita hak depa lah. Dia kata karut sampai terani. Ada juga bangsa orang lalu tu.
Malah ni dia karut cerita lagu ni. Gitu. Masa-masa jenis wabi ni. Karut lah kau itu. Habis selesai. Tanpa ada susah. Petik mai ikut suka lah. Oh, dia kata Nabi pun tak makan. Noh. Ya Allah. Qala musannif rahimahullah. Dan yang keenam adalah Allah Ta'ala itu yang menolong baginya. Tuhan yang tolong bagi dia. Memelihara, lagi memeliharakan ia. Ya Allah tu akan dia akan apa tadi? Akan tiap-tiap seteru pelihara. Daripada tiap-tiap seteru. Dan lagi menolong ia. Bukan menolong ni yang sahnya menolak. Ia Allah Ta'ala. Dan lagi yang menolak ia Allah daripada hamba tu akan segala orang yang hendak menyengaja dengan kejahatan. Nampak tak? Tuhan yang tolong dia. Itu dia tak heran. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah. Tengok dalam Vera Habib Umar lah. Naik ni kereta pergi jumpa singa lah. Tengok tu. Dia suruh dia buka pintu. Dia macam singa Habib. Kamu kalau singa buat buka pintu. Buka pintu, buka. Singa tu dia mereka yang ni dia ada dalam cuba tengok Vera. Tunjuk. Singa siapa mandi duduk ni selepas apa singa tu bukan singa kena orang. Halang kena orang dalam tu tokok tu ada dah. Ni singa hadut ni. Buka-buka ni. Dia bercakap apa tu bisik-bisik. Nyoh gitu singa tu. Mai duduk tangan dekat tingkap kereta kan. Dia buka tingkap kereta. Habis mak bisik apa tu. Bisik pergi gitu. Ya Allah. Tuhan yang menolong. Antu dia buat tak apa tu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi mereka atas mereka. Wa lahum yahzanun. Tidak ada ketang apa tak ada. Kalau gesah tak ada. Lepas tu orang Sufi ni dia hasyun basyun. Senyum, relax. Tu dia pun lah. Jadi apa senyum, relax, tenang senyum. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Yang keluar kisah ni kita Dan yang ketujuh bahawa adalah Allah Ta'ala itu yang menjinak menjinakkan baginya tiada liar ia. Tuhan yang menjinakkan bagi dia tiada liar ia dengan sesuatu hal jua pun. Semuanya. Dan tiada takut ia akan diubahkan dan digantikan. Dia tak takut diubah mana ataupun diganti mana, dibagi hak lain benda apa pun. Akan diubah mana dia hal daripada yang lain kepada satu benda yang lain. Dia tak ada masalah. Tak perlu kisah. Macam kita takut bahawa tahun depan ni Tuhan nak jadi belah mana pula ni. Jadi dia tak kisah, faham tak? Mana tak takut dia akan diubah hal yang lain lah, diubah pada hal yang lain dan digantikan, mana diberi hak yang lain. Benda-benda apa yang lain pula. Nampak? Dia tak gaduh. Esok tahun depan ni Tuhan nak kerak ke mana kat aku pula. Nampak tak? Dia tak ada cara lah. Buat ni. Qala musannif rahimahullah. Dan yang kedelapan mulia dirinya jadi mulia, maka tiada mendapat akan dia itu kehinaan. Mana dia tak ada, Tuhan tak bagi kehinaan pada dia daripada berkhidmat akan dunia. Tak ada kehinaan daripada dia berkhidmat ke dunia dan isi dunia, mana ahli dunia. Tetapi tiada redha ia hamba bahawa berkhidmat kan akan dia akan hamba segala raja-raja dunia. Raja-raja dunia dia tak
tak redha berterima kat dia. Dan segala orang-orang yang besar, kalau orang yang suka duduk kepada orang yang besar, dia payah naik. Maksud dia nak kepada khidmat raja-raja, orang besar-besar tu dekat dia. Nampak? Hak ni depa tak redha tu, cuma benda yang lain dunia dan isi dunia ni ya Allah. Lepas tu Nabi kata man ata Allah faqad ata'ahu kullu syai'. Nah, barang siapa yang taat akan Allah, maka akan taat kepada dia segala benda-benda. Nah, depa redha benda tu, tapi raja-raja depa tak mahu tu nah. Orang-orang besar ya Allah. Lepas tu ulama-ulama yang duduk dengan raja-raja, orang besar-besar ni, dia ada something wrong. Nah, kalau tak kena payuk nasi tu baik tak piduk. Dia kena duduk jack buat tu. Boleh belakang boleh, tak ada masalah. Boleh tu boleh belakang. Dunia nampak mulia lah. Ya Allah. Tapi dia kata tak apa juga, dunia aku tahu dah aku boleh tahun ni, akhirat tak anturi, hampa tak anturi, dunia pun tak anturi, akhirat tak anturi, ada buruk tu pula lah. Betul juga ke dia. Ada buruk tu. Betul juga. Ya Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dia tahu tak? 9. Dan yang ke-9 kata dia tinggi himmahnya. Apa himmah ni? Takluk hati dia, pergantungan hati dia tu tinggi dengan Tuhan. Himmahnya himmah hamba tadi. Mana takluk hati dia, pergantungan hati dia dengan Tuhan tu tinggi. Maka tinggi ia daripada berlumur dengan segala cemak dunia. Tinggi tu apa makna tinggi? Suci. Nah, mula-mula hak tinggi mula tu tinggi sungguhlah, tinggi hemahnya, mana dia tak tinggi pergantungan hati dia dengan Tuhan. Maka tinggi tinggi itu mana suci ia daripada berlumuk ia hati tadi ni, hemah dia tu daripada berlumuk dengan segala cemak dunia dan isinya isi dunia. Mana dia suci hati dia, mana tinggi ni, mana suci hati dia daripada berlumuk dengan dunia. Bila dia buat semata-mata Allah Ta'ala, dia bukan nak habuan dunia lah. Suci daripada berlumuk dengan dunia dan habuan dunia. Dan tiada berpaling ia kepada perhiasan dunia. Nah, dia tak ada paling kepada perhiasan dunia. Kita masih lagi ada pada perhiasan dunia. Bukan takat ada, bukan masih ada, memang ada hak tu lah kita pun. Memang hak tu semata ya. Dan permainan dunia. Macam mana? Seperti ketinggian laki-laki yang berakal daripada permainan kanak-kanak dan perempuan. Nampak tak? Orang laki-laki. Permainan kanak-kanak dan perempuan. Itu permainan dia lah. Maksudnya, maka perempuan tu lah dia tak boleh lihat apa yang elok. Nak selalu perempuan ni kalau tengok benda elok. Memang jiwa dia tu buat macam tu. Jiwa dia susah pada, kerana mereka tu indah dah. Betul, mereka suka pada keindahan lah. Gitu. Sebab tu bila nak jual apa pun, hatta nak jual enjin rak kayu tu pun dia bawa perempuan. Kerana benda tu benda tertarik, benda cantik. Tengok. Takkan nak bubuh apa ni ya? Bubuh muka kita tak laku. Ini semua perempuan. Tengok sekali, tengok lagi. Benda yang indah. Ya Allah. Qala musannif rahimahullah. Dan ke-10 perkara ni tak ada masalah, cuma nak cerita kelebihan-kelebihan Tuhan bagi. Dan ke-10 kaya hati. Maka tiada adalah ia. Tu dia kata tiada adalah apa lah? Maka adalah bukan dia. Betul. Dan ke-10-nya kaya hati. Maka adalah ia. Lepas dia kata apa? Bukan ia. Maka adalah ia, yang sahnya ia, terlebih kaya daripada segala yang kaya di dalam dunia. Betul tak? Orang yang kaya hati,
maka dia lebih kaya daripada orang yang kaya dalam dunia. Orang kaya ni dia nak lagi, betul tak? Hang ada lah banyak mana pun dia nak. Ya. Tidak, kita buat kerja dah lah boy. Ya, dia kelupak burung kita tu, orang kaya dah. Burung kita tu kena ambil lagi, faham tak? Jadi orang yang hati dia kaya, dia tak nak, betul dia lebih kaya daripada orang yang kaya dalam dunia. Mula nak ambil. Terlebih kaya daripada segala yang kaya di dalam dunia. Sentiasalah ia baik nafsunya dan luas dadanya. Maksudnya nafsu dia baik, hati dia baik dan luas dada dia, tak gaduh. Dapat kawan pun, ya Allah, tak ada masalah apa. Ni dapat orang hati dia seksa gitu. Dan tiada jagalah. Apa mana jaga? Mana terkejut, mana keluh kesah akan dia. Tu yang sah tu. Tiada jagalah, mana lah? Tiada keluh kesah ataupun tiada terkejutlah. Kasihkan dia kelaparan. Hanya kelaparan itu kasih kepada dia. Dia bahasa tu. Dia tak terkejut, dia tak keluh kesah. Gitu. Dia kasih kepada kelaparan. Sentiasa orang lagu ni berlapang. Puasa tak berhenti. Kau puasa kayak melu. Dan tiada menduka citakan dia ketiadaan. Benda tak ada tu tak menduka citakan dia. Nampak tak? Kita ni kalau tak ada duka cita ni, awal lah. Aku ni Tuhan tak bagi kat orang lain lah. Duka cita sikit kita. Benda tak ada lah. Mereka tu, ya Allah, tak ada. Tak ada duka cita apa. Ni bukan buat-buat ni. Memang anugerah. Bukan buat-buat. Cerita kita boleh buat-buat. Kita tak rasa, betul tak? Gitu. Ni cerita mereka ni. Mereka memang anugerah. Dia rasa. Begitu. Habis. Dan yang ke-11, bercahaya hatinya. Allah. Maka beroleh pertunjuklah ia dengan cahaya hati itu kepada segala ilmu. Yang ni ilmu hakikat lah. Segala ilmu, yang ni ilmu hakikat ataupun ilmu laduni, dan asrar, dan segala rahsia-rahsia. Kerana cahaya hati dia tu lah. Dan jika lah dia. Bukan jika tu, dan hikmah. Hakak mim ta marbuta. Yang sah ni. Asrar dan hikmah. Boleh faham tak? Begitu. Segala ilmu, ilmu hakikat ataupun ilmu laduni tu, dan asrar dan hikmah, yang tiada beroleh petunjuk kepada setengah segala ilmu asrar dan hikmah tadi ni, itu yang lainnya lain pada hamba, melainkan dengan ijtihad yang bersungguh-sungguh. Nampak tak? Macam kita ni takkan boleh ilmu hakikat, takkan boleh asrar, takkan boleh hikmah tu, melainkan kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dia. Boleh faham? Kena mujahadah sungguh, kena ijtihad sungguh. Tapi depa dak, memang anugerah Tuhan bagi terus. Mana? Tu beza. Tak dapat akan dia, melainkan dengan bersungguh-sungguh. Tak sama dengan depa. Depa ni memang anugerah. Melainkan dengan ijtihad yang bersungguh-sungguh. Dan dengan umur yang lanjut. Maksud dia sampai kena makan masa cukup lama lah baru nak boleh hikmah, asrar, ilmu hakikat ni. Makan masa 96 tak tentu boleh lagi weh. Tu cerita dia. Makan masa lanjut sungguh. Lama sungguh. Tapi kenapa sungguh-sungguh mujahadah. Tapi ala kulli halnya depa ni Tuhan anugerah gitu ya, bagi kat depa. Itu kemuliaan depa. Cuba perhati tengok. Pernah ulama naik ke langit tak? Tak pernah. Betul tak? Tapi dia cerita langit buat dengan batu, langit buat dengan besi, langit buat dengan emas, langit buat dengan ombak laut. Tak pernah. Pernah naik bintang, tak pernah. Tapi dia habaq ulu ni. Nampak? Itu depa ni hikmah Allah Taala bagi. Nampak tak? Berpandu kepada ni lah ilmu depa mengaji apa dengan sebab itu ilham.
Allah Ta'ala bagi dia kata ilmu laduni ni. Ada pula. Kalau Tuhan nak bagi bukan dekat langit, di sana langit dia boleh habaq. Ku hampa nak kaji tak lepas. Nah, hampa nak tahu mana kata betul ni. Hampa kaji tengok ah. Ya Allah. Qala musannif rahimahullah. Dan yang ke-12 terbuka dadanya, dada hamba tadi ni, maka tiada picik mana tidak sempit dadanya itu. Picik di mana sempit dengan suatu jua pun, noh. Dengan apa benda pun dia tak sempit. Daripada segala bala. Satu jua pun apa dia? Satu jua tu daripada tu bayan lah. Segala bala dunia. Dengan sebab dalam bala dunia takkan sempit dada mereka. Sentiasa terbuka. Dan kesakitannya kesakitan bala tu, bala dunia. Nah. Kata Syekh Rahim, Hallaj dibunuh, jatuh hukuman tak mati, dia ditikam 500 tikaman baru meninggal. 300 duk mengajak lagi. 300 tikaman lah duk mengajak lagi. Lama 300 tikaman. Tikaman 300 kali lama lah duk mengajak ya. Tak kira pun, tak ada sakit gini pun, nampak? Tak ada masa apa. Itu kata kesusahan dunia, kesakitan dunia. Bala dan kesakitannya kesakitan dunia dan kesusahan segala manusia dan bicara mereka itu. Mana tipu daya mereka itu, mereka segala manusia. Mereka tak ada keluh kesah dengan tipu daya dunia, tipu daya manusia-manusia dalam dunia ni. Bagi mereka ya Allah, semuanya anugerah Allah. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Malam ni hampa sudut lina 20 baru berhenti. Dan ke-13-nya kata dia hebah. Apa? Gerun. Hebah ni bahasa gerun. Dan menakuti, mana jatuh takut pada segala nafsu. Mana nafsu makhluk lah. Ini makhluk berasa dia gerun dengan dia, berasa menakuti. Apa menakuti? Mana jatuh takut. Jadi tengok dia berasa lagu takut pada segala nafsu. Ini nafsu makhluk menghormati akan dia, akan hamba tadi. Nampak tak? Semua orang hormat. Sebab tu kita tengok tutup gerun ni, kita nak lalu pergi tak apa ni. Takut gerun lah. Bukanlah ni, tapi gerun dengan dia. Segala orang yang baik. Tu nampak. Menghormati akan dia segala orang yang baik dan orang yang jahat. Dan takut akan dia segala orang yang takabur. Sebab tu orang-orang tutup wali ni, orang-orang buat-buat jahat ni tak mahu nak pergi. Sekali dia duduk abang. Dia tahan ni. Orang takabur ni memang tak pergi. Takut dengan mereka ni. Dan segala orang yang kerah. Mana kerah kepala, kerah hati ni lah. Orang kerah hati ni takut. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-14 pada mahabbah. Pada segala hati. Mana tampak kasih sayang pada segala hati. Seperti firman Allah Ta'ala, Yaj'al lahumur rahmanu wudda. Asal bukan yaj'al, tu yaj'al ke? Dia kalau ikut ayatnya, Sayaj'al lahumur rahman. Siapa hafal Quran? Betul ke tak? Wudda. Sayaj'al lahumur rahmanu. Gitu. Terus ya, sambung Ni, kat ni. Dia tulis yaj'al saja. Sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Selagi akan menjadi. Lahum tu kena apa? Al-arifin lah. Al-arifun. Lagi akan artinya menjadikan Tuhan yang Rahman akan dia, akan orang yang arif atau akan hamba yang buat taat tadi itu akan kekasih. Wudda mana kekasih.
Tuhan jadi kasih. Yang ni dikasihi akan dia oleh segala makhluk. Bila Tuhan kasih, makhluk akan turut kasih. Kerana kasih tu sifat Tuhan. Dia tak? Tuhan yang campur. Hamba ingat boleh create lah. Nah. Bukan boleh buat sendiri. Kita nak berasa kasih kat seorang-seorang orang yang makhluk ni. Tak boleh. Allah Ta'ala yang bagi. Nah, kena kasih je sifat Tuhan. Tuhan campur benda tu kasih tu. Nah, Tuhan buat dalam hati kita, ya Allah. Maka baru kita akan naklah kasih kat dia. Kalau Tuhan tak bagi benda tu, hang tu selok kono kat mana? Hang berlakon pun tak jadi lah. Gelak pun tawak orang tu kata lah. Dia tak mau nak jadi. Nah. Sebab tu kasih ni ada dua. Satu kasih taubat. Taubat ni mana memang taubat, memang kasih yang memang Tuhan bagi automatik. Macam anak dengan pak, anak dengan mak, automatik. Anak dia jahat tahu lah pun tak, dia duk kasih situ. Betul tak? Betul bagi duit. Bukan ada demand apa. Dia tak main duit sikit Nabi. Tuan Ustaz, tak ada punca boleh tahu duit tu habis. Pergi bagi juga sebab kasih. Kalau orang lain minta tu, mampu dia tak bagi. Hampir menebaslah kebun aku dulu. Betul tak? Habis menebas tu baru bagi duit. Tu nak kata tobat. Mana di tobat, macam Tuhan dah cap bagi dah. Satu lagi dia bagi kasih ikhtiar. Kasih yang kita kena create. Pasal dia bukan anak kita dia ni, tapi dengan sebab dia mengaji, kita nak create bagi kita kasih pada orang mengaji, itu payah. Oh, dia kata aku kasih orang mengaji anak aku. Hak tu dia kasih tobat ada anak dia. Apalah. Hak ni dia bukan anak dia tak betul, tapi dia nak buat bagi kasih macam tu. Ni dia kata kasih. Barang siapa yang kasih, Nabi kata orang yang mengaji, Tuhan akan masuk dalam syurga. Cuma majanan, cuma free. Tapi kena kasih ikhtiar. Yang kita kena create kasih bagi jadi kasih kepada orang mengaji. Tak mau faham tak? Ni bukan senang benda ni. Sifat Tuhan. Kalau Tuhan campur ada kat kita. Kalau Tuhan tak campur tak ada lah. Memang gitu. Jadi makhluk kasih. Maka engkau lihatlah segala hati itu. Mana hati makhluk tu berperangai kasih akan dia. Nampak tak? Kerana Tuhan buat semua makhluk bagi kasih ke dia. Dan segala nafsu sekaliannya bertabiat membesar akan dia. Nampak tak? Segala nafsu, mana segala yang bernyawa sekaliannya bertabiat membesar akan dia. Nampak? Akan hamba tadi. Dan memulia akan dia. Nampak? Kalau dia kasih ke Tuhan, Tuhan akan buat lagu tu. Sebab tu ada ulama, Nabi dapat kata Imam Malik di Madinah dia tak nak pakai kasut. Nah, kasut tak nak pakai dalam banak Madinah tu. Pasal apa? Dia kata aku tak mau nak pakai. Kerana bumi Madinah ni di situ jasad Rasulullah duduk dalam tu. Jadi sebab dia muliakan Nabi, muliakan Allah Ta'ala, mulia kekasih yang Nabi mulia. Apa yang Allah Ta'ala muliakan orang tu dah. Maka dia muliakan orang yang Tuhan mulia ni. Maka binatang mulia ke dia. Mana dia himak tak pernah berak atas jalan. Unta tak pernah berak atas jalan. Kerana apa? Kerana memuliakan ulama ni. Kenapa? Kerana apa? Kalau berak tengah jalan, dia tak nak pakai kasut, duk jijak tai unta tu pula. Sampai binatang pun turut mulia ke dia. Sebab dia memuliakan orang yang Allah Ta'ala mulia. Tiba-tiba tengok kawan ni naik unta, naik keldai dia, himak dia. Tiba-tiba himak dia berak atas jalan. Oh, orang tanya pasal apa himak berak atas jalan? Tidak, makruh kata himak tak pernah berak atas jalan. Dia kata Imam Malik dah meninggal. Nampak? Kes dia cam tu ya. Kerana himak aku tak pernah berak. Tapi hari ni himak aku berak atas jalan. Tunjukkan Imam Malik. Tengok orang tengok dulu tak ada WhatsApp. Pergi tengok mati sungguh. Itu ya. Allah Ta'ala kasih kalimah ni. Tuhan buat kita orang bagi kasih sampai binatang pun segala nafsu dalam dunia ni sekalian yang bernyawa lah, tak kira sama ada orang ataupun makhluk lain pada manusia, turut kasih akan dia kerana kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi. Qala musannif rahimahullah. Dan yang ke-15, berkat barakah yang melengkapi pada tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu. Apa dia tiap-tiap sesuatu? Ada keberkatan yang melengkapi dia. Tiap-tiap sesuatu yang terbit pada dia. Apa dia? Sesuatu tu daripada perkataannya ada barakah. Dia sebut jadi. Dia boleh abang. Apa? Dia abang siap ni. Time ni jadi gini. Barakah. Bila dia sebut jadi. Ada keberkatan dia dalam perkataan dia. Yang ni orang
Apa perkataan orang arif tu dia jadi belaka, tu mana perkataan dia. Dan dirinya tu ada keberkatan. Kalau dia mai ada berkat. Nah, kata tu riwayat cerita kata tak tahulah tu. Ni tak tahu, kita tak dapat pula yang ni. Tu kenali naik kereta, naik teksi, beraklah teksi tu. Lagi dapat penumpang banyak itu. Tu barakah. Apa yang saja yang terbit pada ibu. No. Tak isi kita. Satu hari lepas subuh Tok Nali buat kuliah, mengajar lah, buat majlis. Bila buat majlis, lewatlah sikit lepas tu lah, dalam pukul 8 baru lepas, lapak tengah ngah, tak dah nak makan lah, lapak tengah ngah, sama habis-habis kuliah terjun lah surau. Terjun surau, pi depan tu ada orang jual kuih-kuih nasi lemak. Nah, kita beli nasi lemak, tak ada duduk, sambil berdiri tu, pegang naik boh. Beralih belakang, balik tengok Tok Guru duduk belakang. Tok Guru duduk belakang. Tok Guru duduk belakang. Allah, terkejut bro. Nah, Tok Guru duduk belakang. Kalau dia kata hang ni baru mengaji tak sat. Hang tak ada apa hang buat dah. Tapi dia tengok muka kita, dia pun ambil duit, tahu, ambil karipak, tokak sampai berdiri, tokak pinyang, apa dia tak tahu. Kita tengok, tu bukan berdiri. Nah, tu puak ni, nampak? Dia kata, kalau dia kata lagu tu, hang ni baru mengaji tak sat, yang tak faham tentang apa ni lah. Kalau dia kata itu, kita nyoh tak main mengaji dah. Tapi depa ni tu yang kata. Nah, orang-orang dia pun tokak ambil berdiri. Sambil berdiri tu, kita tengok Tok Guru makan berdiri. Jadi hilang perasaan takut tu. Tok Guru makan berdiri. Dia tahu dah budak ni lari dia tahu. Gitu. Nampak tu barakah dia pun. Keberkataan dia pun. Tu benda yang terbit boleh. Perbuatan dia pun. Diri dia pun tu barakah, dan perbuatan dan pakaiannya. Tu pakaian dia lima tu. Pada kainnya. Bukan pada kainnya. Dan perbuatannya dan pakaiannya. Yang sahnya pakaian, bukan pada kain. Betul tak? Sebab Imam Syafi'i tak suruh lah orang ambil baju Imam Malik. Balik rebui weh, suruh anak murid dia apa rebui minum air lagi. Macam tu. Tu barakah. Pakaian dia pun tu barakah. No. Seorang sahabat tak ingat nama apa, hak yang suka syair tu. Bukan Lubaid. Tak ingat. Dulu dia tahu waktu dia dalam satu majlis. Rasulullah ada, Nabi ada. Dia syair, apa ni Nabi sambil dia bersyair lah. Dia kata orang yang paling aku benci Nabi Rasulullah. Aku tak boleh sebut nama orang dan aku tak boleh ni, aku nak bunuh lah. Tapi bila dia Islam, syair dia tu lah. Bila aku dah Islam dan semua lah. Dia lama Islam dia. Orang yang paling aku kasih lebih pada segala-galanya, lebih pada diriku, lebih semua ni ialah Rasulullah. Nabi ambil ridha dia ni. Ambil ridha ibu mu. Baling dekat kau. Baling kat dia. Ridha Nabi. Baling kat dia. Boleh kat dia ada ridha Nabi tu. Mai zaman Muawiyah minta dia tahu nak bayar 10,000 dinar aku nak ridha Nabi bagi kat hang. Tak dia tak ada, tak jual aku. Nampak tak? Situ. Barakah, no. Itu keberkatan. Dia kata tu Rasulullah, puak-puak ni waris Nabi lah. Tu Imam Malik pernah di apa? Imam Syafi'i pernah minum air. Ada anak murid dia sendiri pernah minum air apa? Baju Imam Malik waktu kena tibai jelah. Itu kemai. Pada pakaian dia. Nombor berapa puluh babakkah dia lambat berhenti je. Ke-15 16 tanpa pakaian lah. Pakaian dan pakaiannya sehingga dibuat orang berkat akan tanah kebijakan tu, kejijakan. Saya ada tulis kebajikan. Kejijakan dia sehingga tanah yang dia jijak tu pun orang ambil buat berkat.
Wahabi tak ada berkat weh. Dia kata berkat-berkat ni karut lah. Yang ni tanah yang dia jijak tu ada orang ambil kerana nak buat berkat dengan dia. Macam Nabi sendiri, orang ambil semualah hak daripada Nabi ni barakah belakang lah. Khalid Al-Walid ambil maksud dia apa? Dia tawassul dengan rambut Nabi. Dia taruh dalam topi perang dia tu lah. Satu hari topi perang dia jatuh. Bila jatuh, habis-habis perang dia kerah tentera dia, kok mana saya tabun, hampa cari topi aku tu mai. Bagi jumpa dulu. Dia berkata beli lain dah topi aku tu, topi cabuk gitu. Kok pak ni kata, dah, hampa cari pergi jumpa, saya tahu apa. Lepas tu, tak apa, lepas dia cari-cari, jumpalah kemak. Dah mati pak tentera kapiak tu, terterak semua kena topi lah. Lepas tu ambil bagi dia. Lepas tu ambil, dia buka celah ni celah tu, macam kepiah kita tu lah. Tarik, naik rambut. Dia kata, hampa tengok, ni yang tambah, dia patah rambut. Hampa tak rambut apa? Kata apa? Ni rambut Rasulullah. Dia tak, yang aku tak pernah kena tetak, tak pernah kena apa ni. Dia kata, kerana aku bertawassul, ambil tabarruk, ambil berkat dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Kerana kalau kita tengok waktu Hajatul Wada' tu, Nabi bila dia cukur, ni ada sebut dalam kitab Tirmizi lah. Nabi cukur, adik tu, dia cukur jatuh rambut Nabi tu atas kain ihram dia tu dah. Jatuh atas kain ihram dia, Nabi cekak, Nabi panggil Zubair, mai ni. Nabi panggil, "Nah, bakat pi beda." Ni bagi. Saya ada sikit lagi, tapi tak bagi ke macam ayak rendam janggut Nabi tu tak bagi dah. Wah. Tak hilang kalau dah. Saya bagi ke sini. Bagi dah cikgu, bagi cikgu. Tak bagi lah. Bukan hari tu bagi lah. Aku mana tak bagi. Next month. InsyaAllah, peringatlah. InsyaAllah. Ingat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Tanah tempat kejijakan dia tu, dan akan tempat yang duduk ia padanya pada tempat sehari-hari. Nampak? Imam kita, Imam Syafi'i, dia berpindah daripada pindah daripada apa negeri, apa nama? Lupa nama negeri. Waktu patu Qadim tu apa? Iraq, Baghdad. Daripada Baghdad ke Mesir bukan kerana nak sebab nak berkembang mazhab, dia nak pergi mengaji kepada Imam Abu Al-Lais sama Qam Pipi, dia mati. Tu imam tu mati, maka dia duduk juga atas kerusi Imam Abu Al-Lais tu untuk ambil barakah. Maka kalangan dia lekat di Mesir tu, maksudnya dia duduk di Mesir tu. Tu tempat kedudukan dia, ambil barakah. Kalau kita tengok Saidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, bila selepas pada wafatnya Nabi, dia pergi di Mekah. Sahabat lain bila dia pergi, dia sahabat besar lah, pakat turut dia pergi. Sampai satu ketika bila duduk di Arafah tu, dulu ada pokok kayu lah. Bila dia lalu tu, dia tunduk. Pak sahabat tanya, hang tunduk apa? Kadang tak apa pun. Dulu aku main dengan Rasulullah, ketika tu ada pokok kayu, Nabi lalu dia tunduk, aku tunduk, maka main pun dengan sebab tak ada pun dia tunduk juga. Tu ambil barakah perbuatan. Nampak tak? Gitu sampai tu. Ya Allah. Dan akan manusia atas batata akan tanah. Nabang kata dibuat orang berkat. Tadi akan tanah lah. Maksudnya dibuat orang barakah akan manusia yang berkhidmat akan dia. Orang hak khidmat akan dia seketika ni, satu masa saja pun ambil berkat. Ambil berkat kau ni pasal apa? Kerana dia jadi qadam orang tok alim lah. Tu ambil berkat. Pasal dia biasa jadi qadam orang alim. Ambil berkat. Dengan orang hak khidmat ke dia, orang ambil berkat. Situ. Artinya yang bersahabat lah qadam ni akan dia, dan berkhidmat akan dia tu. Mana dia anak-anak murid dia semualah ambil barakah dengan anak murid yang pernah mengaji kepada Tok Nali. Kita tak ada ambil berkat dengan anak murid dia. Tu gitulah maksud berjaluk tu. Nampak tak? Maksud dia depa ni anak murid dia, maka pernah berkhadam dengan dia apa semualah. Maka jadi bini dia, maka kita ambil barakah dengan dia. Begitu lah. Turun keberkatan tu. Begitu. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-16 dia kata
disegerakan baginya. Apa makna segera? Dimudahkan baginya segala bumi, daripada darat dan laut. Tak, darat pun duduk atas bumi, laut pun duduk dalam atas bumi juga. Apa? Dimudahkan. Nak pergi mana jalan selangkah sampai dah. Dimudahkan. Hingga berkendak ia terbang di udara atau berjalan ia atas hayang, tak ada masalah. Hingga jika berkendak, hingga mana jika lah? Hingga jika berkendak, gitu. Hingga berkendak mana? Hingga jika berkendak. Ni dia jawab hak mahzuf. Nescaya terbanglah ia, nampak tak? Hingga jika berkendak ia terbang, nescaya terbanglah di udara. Gitu jawab dah. Habis tu kena tambah jika. Jika tu mahzuf lah. Asalnya dia tak boleh hingga berkendak. Asalnya hingga jika lah tu. Jika tu mahzuf lah. Jika tu pasal apa? Jika tu mahzuf. Pasal jawab dia tu terbang ia dan berjalan ia. Nampak? Kalau dia berkendak, jika ia berkendak, nescaya terbang ia. Gitulah. Nescaya terbang ia di udara atau berjalan ia atas air, atau memutuskan ia akan muka bumi. Memutus makna memendekkan perjalanan yang jauh. Ni dia panggil apa? Qad bumi, lipat bumi. Dia panggil qayil ardi. Qad bumi tu berjalan 2-3 langkah sampai. Perjalanan jauh dia jadi dekat, jadi cepat. Ni tu dia orang apa tu? Tok guru nak makan durian duduk di Mekah dulu, tok ulama-ulama dulu ni balik mai ambil durian ni. Dah sampai pula. Sat. Kalau kita tengok Imam Rafi'i, dia duduk di Baghdad. Ni Imam Rafi'i lah. Dia orang Baghdad. Tiap-tiap pagi sembahyang subuh Masjidil Haram. Weh, Baghdad dengan Mekah tembok sekat tak sampai tu. Saya tahu ada jauh tak jauh. Kalau sekat dulu Zahra Hudik masa tu tak sampai weh, jauh tak jauh. Punya jauh lah kerana macam kita nak pergi Mekah. Tapi anu kuno lah. Jauh. Tiap-tiap pagi sembahyang subuh Masjidil Haram duduk Baghdad ni. Tu dia cerita oleh qadam dia sendiri, baru selepas pada hari mati dia tu baru orang tahu kata Imam Rafi'i ini wali Allah Ta'ala. Kalau Tok Qadam dia, dan Tok Qadam dia pernah pergi sekali tu ya. Lepas pada tu dia tak pernah jumpa dah. Sementara dia bangkit, semua Imam Rafi'i dah tak ada. Tapi depa ni jangan cerita kat orang. Dia tak, kalau cerita kat orang dia tahu umur pendek, tak berani, berani digempaknya. Tak berani cerita. Bila tak berani cerita, kekal cerita tu. Dia atas selagi aku hidup. Bila hari dia meninggal, nampak orang duk mandi mayat Imam Rafi'i tu, baru dia cerita dia pernah sekali saja dia pergi bersama Imam Rafi'i ke Mekah mayang tiap-tiap hari subuh. Dia kata cerita ni kartun. Pok-pok tu. Dia kata ni cerita mengaut ni dah, kartun ni cerita ni. Dia kata muka bumi dengan terlebih kurang daripada nampak tak? Yang kalau kita tengok Allah Ta'ala kurnia ni, jin perit tu mai abang Nabi Sulaiman, aku boleh pindah istana Balqis ni sebelum hang duduk atas kursi, sebelum hang bangun tu sampai. Tapi dah orang pindah, nampak? Yang pindah tu bukan nama apa? Apa nama? Hak pindah istana Raja Balqis tu orang, dia bukan orang. Dia kata sekelip mata ya dia pindah Dia satu saat pindah daripada ni mai ke tempat lah. Nampak? Tu Tuhan bagi lebih tu sesaat. Buat ke mana? Hak itulah ilmu dulu ni tuan-tuan. Waktu duk buah-buah dulu ni, ilmu Tok Guru mengajar. Bila mengajar, kita nak tawasul tu, tawasul dengan kawan tu lah, dengan pok tu. Pasal apa? Buat ilmu tarik. Tu cerita dia hak dulu. Lah aku lupa habis dah, aku tak ingat abang pasal tanya, aku tak ingat dah bab tu. Tu hak tawasul tu. Tahu tu buat tu lah. Tu kata tu pun mati dah. Qala musannaf rahimahullah ta'ala, dan ke-17 dia kata tersungkur segala haiwan baginya. Mana apa tersungkur? Mana hormat, mana taat dan takut. Tu mana tersungkur? Tertumuh. Tersungkur segala haiwan baginya, bagi hamba yang berbuat taat tadi, daripada segala binatang yang buah. Nampak tak? Tu bercakap dengan singa apa tak tahu lah. Dan yang liar, dan yang jinak, dan yang melata,
dan mengikut akan barang perintahnya. Mana dia perintah, ya Allah, pak ni turut belaka. Semua perkara Nabi kata akan taat ke dia, sebab dia taat ke Tuhan. Riwayatkan, mana diriwayatkan orang, mana diriwayatkan oleh orang. Yang eloknya tak ada yang. Diriwayatkan oleh orang. Siapa dia orang tu? Mana nak tahu? Ada kena buat PhD pula lah kaji ni, nak tengok siapa dia ni. Periwayat ni lah, kaji pula lah tu. Bahawasanya Abu Bakar Ibnu Hasan, Abu Bakar Ibnu Hasan ni dia jadi khadam bagi gurunya yang arifin. Abu Bakar Ibnu Hasan Al-Yamani mengambil kayu api dengan harimau. Tu cerita dia. Maksud dia naik harimau cekak lah. Naik harimau pelari balik. Dia bukan dia tu Ali. Dia jadi khadam kepada guru dia. Guru dia tu Tok Ali Arifillah. Rimau kena turut buat ni. Jadi khadam dia. Ni man ata' Allah faqad ata'ahu kulli. Allah Taala sebut dah. Quran. Dan ke-18 dia kata memiliki akan anak kunci bumi. Ni naik belakang lah. Ni naik belakang apa lah ni. Kalau dia nak ambil, naik belakang. Dia tak ada. Dia ada anak kunci bumi. Maka sekira-kira barang yang dipalunya dengan tangannya, maka adalah baginya perbendaharaan. Apa makna perbendaharaan? Jadi emas perak. Ni yang kita tengok geng-geng apa? Wali Songo tu lah. Saya tak tahu apa tu lah. Buat ni tak heran satu lah. Jadi emas perak. Jadi belakang. Jika menghendaki ia hamba akan dia akan perbendaharaan. Kalau dia kehendak. Dan sekira-kira barang yang dipalunya dengan kakinya, maka adalah baginya mata air. Kalau dia jijak, terbit mata air. Dia kena hentak kaki. Jika muhtaj, apa makna muhtaj? Mana jika dihajatinya. Kalau dia hajat, tu bahasa Arab lah. Kepada mata air tu. Tetapi orang arif ni dia tak ajak benda-benda lagu tu. Nampak? Sebab tu Bukit Uhud pernah buat tawaran kepada Nabi SAW lah. Supaya dia nak tukar jadi emas sebukit Uhud tu. Nabi kita nak buat tawar. Dia sebukit Uhud ni. Bukit Uhud tu 7 km banyak weh. Tidak jenak kelih tak pergi Mekah. Tak tunggu. Bukit Uhud tu 7 km banyak. Betul. Jadi emas belakang. Bila Nabi kita bawa. Aisyah kata lah, orang lain pakat ada apa? Dah gelang emas ada apa semua. Dia tak ada. Hanak ke Aisyah? Nabi tanya. Hanak kalau ada Mai ikut. Pi telaga Nabi cedok ayat lah telaga. Tarik naik. Setimba emas belakang. Hanak ni Aisyah. Tak mahu dia. Kalau nak lebih daripada tu Datang Pak Tok Wali jadi tambah kalau Nabi sedunia ni Tuhan tukar jadi emas. Kau hidup atas emas, tak tahu nak buat apa. Dia tak ada harga lah emas pula tu. Sampai jadi gitu. Gitu. Baca Nabi dia tak mahu aja, tak mahu dia tak mahu tuan balik. Tuan pun juga ya. Dan barang mana tempat duduknya, maka adalah hadir baginya hidangan. Jika mengqasad ia hamba akan dia. Nampaklah? Tiba-tiba main. Ini arwah, cerita kat saya arwah. Ustaz ni Halim Saad. Duduk sembang tu dalam taman Dia kata mai mimi duduk dengar yang tak nak tengok muka mai. Kita sembang. Makan dengan dia apa semua, mau dia baik gitu. Kita tanya dia mengaji. Saya tahu. Satu ketika anak murid tanya Syekh Karim Banjar. Waktu tu anak ada dalam majlis dia. Majlis Syekh Karim. Dia kata anak murid membaca kitab pasal penawak pun. Kita apa? Dia kata kes makam orang serah ni lagu mana makam serah ni lagu mana? Anak murid tanya tu. Syekh Karim banyak pejam, melengung.
Lebih kurang dalam seminit dua, tiba-tiba orang bagi salam, Assalamualaikum, dia jawab Assalamualaikum. Tengok kau tu main-main duk tanggung seguni buah kurma. Main-main dekat dia kata ni Tok Guru, ni nak hadiah kat Tok Guru semua kata. Tak apa, kita tak tu. Tak. Ya. Dia kata lagu ni dia panggil makan tajrid, dia kata. Jawab lah apa tu Ni cerita Ustaz Alin Sa'ad hari ni. Arwah ni kan. Dia kata anak dulu malu dulu dengan perempuan. Cukup malu, tapi dia kata Allah Taala qada balik kat kita dengan sebab kemaluan kita dulu ni. Dia kata Tuhan bagi 3 lah. Dia kata gitu. Tu taklim. Allahu akbar. Arwah Allah Taala ampuni rahmati tempatkan dia orang yang soleh. Baik, kalau depa kosot hidangan, jadilah kau. Nampak tak? Mengkosot ia akan dia akan hidangan. Dan yang ke-19 yang terakhir, dia kata second lah. Yang ke-19 menjadi penghulu ikutan orang. Ni depa ni jadi penghulu ikutan orang. Dan beroleh kemegahan atas bab Tuhan yang mulia. Apa bab Tuhan? Yakni Tuhan serupa dengan pintu lah. Jadi babur rahman, bab Tuhan. Apa bab Tuhan? Pintu Tuhan. Apa pintu Tuhan? Awak Tuhan jadi pintu tak? Seolah-olah yakni Tuhan tu serupa dengan pintu pada pihak berhajat kepada dia nak terbit masuk tu pintu tu lah. Maksud dia kita nak pi terbit masuk ke pintu tu, maka depa ni kena melalui depa. Faham tak? Melalui dia untuk nak dapat itu. Untuk dia ada pintu. Maka depa ni pintu Tuhan. Bab Tuhan. Nak masuk kena ada pintu lah. Masuk menakut ini tak boleh. Maka nak ni kena melalui pintu lah baru sampai ke Tuhan lah. Kena melalui pintu. Maka dia tu pintu. Faham tak? Sebab tu nak ambil berkat dia. Kalau bawa boleh tak tarekat buat? Buat lah. Buh nama ni. Tarekat buh nama Ubi apa? Al-Lutfiyah. Ya Allah. Reka apa kenapa? Fatihah sekali, selawat sikit, buat sikit. Buat ramai. Tuhan angkat. Kita kata lah. Maka kita buat nama hak kita. Maka anak murid terima tak gitu. Gitu lah. Tapi kita ni, masa kita orang tak tahu sampai ke mana lagi. Maka lambat saya tanya. Lah ambil hak orang sampai dah tu. Ambil hak tu. Faham tak? Jangan pergi putih sana. Maka kabel besar lah. Betul tak? Gitu. Tu cerita dia. Boleh nak buat sendiri, buat lah. Jangan salah buat. Tapi ikut lambat lah. Semua lah. Gitu. Jadi, seolah sebab tu, dia pun ni pintu lah. Pintu untuk nak tuju kita. Bab Tuhan. Seolah gitulah. Iaitu, kita buat tawasul lah dengan dia tu. Mana dia? Untuk nak sampai tu. Dengan dia bawa berkat dia tu. Hei Tuhanku, tunai olehmu akan hajatku dengan berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu misalan. Syekh ni kita kata lah. Itu nak ambil, kita buat tawasul. Seolah-olah mereka ni jadi pintu. Mana penghubung antara. Bukanlah maksud dia berhubung. Kita tak minta dia. Seolah recommend lah. Kita kata gitu. Hang kenal siapa? Padahal tak kenal. Kita bukan pi tanya dia pun. Bila mau minta kerja. Ada kenal siapa? Kenal. Kau ni pak makan saya ni. Padahal dia tu bukan tahu apa pun. Kita jual nama dia. Ya Allah. Tak apa dia lah. Pakai kabel. Kena besar ya Allah. Habis selesai. Jadi atas pintu Tuhan yang mulia, maka menjadi makhluk wasilah kepada Allah. Mana tawasul lah. Tempat tawasul kepada Allah dengan berkhidmat akan dia. Jadi kita nak bagi Tuhan kasih kita ni, maka kita berkhidmat ke mereka. Kerana mereka tu Tuhan kan? Tuhan kasih mereka tu tak? Jadi kita berkhidmat kepada Tuhan yang orang yang Tuhan kasih, maka jadi turut Tuhan akan kasih kita. Gitulah kita minta yang macam tu lah. Tu yang dia ambil berkat mereka ni. Dan segera sampai segala hajat kepada Allah Ta'ala dengan sebab kemegahan hamba yang menjalani akan tarikat kaum Sufiah ni dan barakahnya keberkatan mereka tu. Habis selesai je kat tu. Wallahu alam. Qala musannif rahimahullah ta'ala satu ni. Lepas tu habis selesai lah. Dan yang ke-20 mustajab akan doanya itu kepada Allah Ta'ala. Mana kepada Allah, mana di sisi Allah Ta'ala mustajab doa mereka. Maka tiada memohonkan ia kepada Allah Ta'ala akan sesuatu jua pun, melainkan menugerahi, mana menganugerahi ia Allah akan sesuatu. Dan tiada memohon ia hamba tadi syafaat bagi seseorang. Mana pertolongan syafaat ni? Apa makna syafaat? As-su'al fi
tajawuz anid dunub min alladhi waqa'al janayah fi haqqihi. Itu atas mana syafaat. Makna dia kita minta pada orang yang melakukan dosa daripada orang yang jatuh maksiat atas diri dia, minta supaya Allah Ta'ala ampun. Itu makna syafaat. Baik, melepas, melainkan kalau dia minta, insya-Allah Tuhan lepas, melainkan disyafaat akan dia oleh Allah Ta'ala. Dan jika bersumpah ia atas Allah Ta'ala, bersumpah atas Allah, yakni dia bersumpah dengan jalan memberat atas Allah Ta'ala, seperti kata aja masalah wallahi atau wabillahi alaika, billah ke apa, amtamti zahaban misalnya, memberat nisbah kepada kita, adapun nisbah kepada Allah Ta'ala mudah semua benda tu lah. Gitu. Bersumpah ia atas Allah Ta'ala, saya melepaskan Allah Ta'ala akan sumpahnya dengan barang kehendak Allah. Sehingga bahawa setengah daripada mereka itu, orang arif itu, orang yang mengisyaratkan kepada jabal, mana mengisyarat kepada bukit, supaya hilang ia bukit daripada tempatnya. Bukit ambil duduk tahlil, Tuhan bagi pok ni sampai tu, bahawa bukit tu di tepi rumah, tiba-tiba dia nak buat bagi luas kawasan rumah dia. Dia isyarat pada bukit tu, maka bukit tu beralih lah daripada tempat dia, piduh sikit. Ramai tengok, itu bukan bukit. Dah silap tak ni dah. Padahal dia ubah bukit tu sikit. Rumah tepi bukit lah. Jadi kawasan rumah dia kecil je lah. Ni kita hang piduh. Ni sikit pergi luas sikit tang ni. Bukit tu nak piduh. Maksudnya jadi luas. Ramai tengok, dulu bukan sempit lah. Dia luas. Nak buat kena pergi. Rumah dia nak buat balai, lepas tu nak buat tak mana. Pipi tengok 6 kemah tu celui jalan tu. Dulu bukan sempit dia kata. Lagu ni dah. Dia tanpa tengok silap. Padahal bukit ubah dah. Dah boleh jadi pot ni. Sampai teratur. Tapi tu dia. Kalau dia mengisyarat kepada jabal, nescaya hilang ia daripada tempat. Maka tiada berkehendak ia arif kepada minta dengan lidah. Dia bukan berkehendak pada minta dengan lidah. Buat gitu-gitu isyarat. Dan jikalau terlintas dengan hatinya sesuatu, nescaya hasillah ia sesuatu, itulah. Maka tiada berkehendak ia arif pun kepada isyarat dengan tangan arif. Dia kendak. Maka inilah segala karamah yang mulia di dalam dunia. Wallahu subhanahu ta'ala ala wa'alam. Jadi dia nak khabar dan dia nak cerita, bagi tahu sahaja. Jangan kita beramai kosot nak perkara ni. Sehari duk beramai, duk meratib, duk selawat, duk apa ni, duk kosot benda-benda lagu ni Tok Zah rugi mampus. Ni dia nak cerita karamah Tuhan bagi. Jadi buat haban kita. If'al ma wajaba, buat apa yang Tuhan pewajib kat kita, cukup. Apa yang Tuhan suruh kita buat. Wiyatika ma wahaba, Tuhan bagilah anugerah Tuhan kat kita. Tuan-tuan kita buat kosot ambil benda tu, jangan. Cuma dia nak cerita, nak abang gitu ya. Wallahu alam. Kita sambunglah semula. Ada pun qala musannif rahimahullah taala, ada pun karamat yang di dalam akhirat, maka yang keselekor tu, lekor tu mana apa? Selekor mana ke 21. Selekor. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardahu minal qawli wal 'amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al anfusan thayyibatan mutmainnatan ta'iyatan hafizah tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika wa takhshaka haqqa khashyatik. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.